insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana kun aunana lil hajji bil baitil haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabbana ya dzal jalal bil mujtaba maula bilal, wasi' lana rizqan halal waghfir khataayana al-'idham. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Waj'alhu hajjan mabruran, waj'alhu sa'yan mashkuran, waj'alhu dhanban maghfuran, waj'alhu umratan maqbulan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal 'afwa amma qad madha, mali siwaka man qada kullal muna kullal maram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بجاه المصطفى الرسول وجود بنا وبالقبول سهلنا حصول المسؤول قريبنا بعدني المأمول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ربنا يا ذا الجلال بالمجتبى مولى بلال وسع لنا رزقا حلال واغفر خطايانا العظام لبيك اللهم لبيك. Masjid Sayyidatina Aisyah, yang kedua Masjid Jaraknah, dan yang ketiga yang mana yang kita berada sekarang iaitu dikenali dengan nama Masjid Hudaibiyah. Baik, sekarang ni di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan, wallahu alam, suatu ketika dahulu di sinilah dipercayai tempat berlakunya peristiwa Bai'atul Ridwan. Dan apa makna Bai'atul Ridwan? Janji setia. Kenapa Bai'atul Ridwan itu berlaku? Disebabkan suatu peristiwa yang cukup besar pada waktu itu, kerana mereka menyangkakan bahawa Sayyidina Uthman telah meninggal atau telah dibunuh oleh orang kafir Quraisy, sedangkan peristiwa itu tak berlaku. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dengan sebagian kecil sahabat-sahabat yang berada dekat sekitar Hudaibiyah pada waktu itu dianggarkan 1,400 orang bersama-sama untuk melaksanakan janji setia ataupun Bai'atul Ridwan. Di mana tempat tu? Dekat kawasan ni.
Dan pada waktu itulah tak lama kemudian tiba-tiba ada sahabat ataupun orang kafir Quraisy yang datang yang bernama Suhail pada waktu itu yang menyebabkan tercetusnya perjanjian Hudaibiyah, kan? Perjanjian Hudaibiyah yang berlaku di sini, yang mana pada waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib, kan, untuk menuliskan perjanjian tersebut dan disaksikan oleh orang kafir Quraisy yang bernama Suhail, kan? Jadi permulaan isi perjanjian Hudaibiyah itu pada mulanya Rasulullah SAW memerintahkan supaya ditulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim, tapi ditegur oleh Suhail. Kerana apa? Mereka tahu Bismillah, tetapi mereka tak tahu Ar-Rahman. Ar-Rahman apatah lagi Ar-Rahim. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW kata kepada Ali bin Abi Thalib supaya ikut je apa kata Suhail, kan? Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Suhail supaya dituliskan dalam isi perjanjian awalnya itu Muhammadur Rasulullah, kan? Pun ditegah oleh Suhail, kan? Kerana apa? Mereka tak akan mengakui kerasulan Rasulullah SAW, kan? Jadi apa kata Rasulullah SAW? Pertama, tuliskan Bismillah, kemudian diikuti dengan Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah SAW, kan? Baik, itu adalah kalimah-kalimah yang awal dalam isi perjanjian tersebut. Kemudian, seterusnya adalah isi-isi perjanjian Hudaibiyah, yang mana kalau mungkin pernah dengar antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun, untuk kedua-dua pihak. Kemudian, isi ataupun poin yang seterusnya yang menyebabkan ramai orang-orang ataupun sahabat-sahabat Rasulullah SAW kurang bersetuju dengan isi perjanjian tersebut. Kerana apa? Sebab tawanan orang Islam yang berada di kota Mekah tidak dikembalikan, tetapi tawanan orang kafir Quraisy yang berada di Madinah, mereka hendak dikembalikan kepada kota Mekah semula. Jadi inilah antara isi perjanjian yang menyebabkan ramai sahabat-sahabat Rasulullah pada waktu itu bermuram yang ada yang against ataupun yang menentang kepada Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana merasakan bahawa perjanjian Hudaibiyah ini cukup berat sebelah. Bayangkan kalau kita di tempat sahabat, mungkin juga kita merasakan sedemikian, seolah-olah perjanjian ini tidak berpihak kepada orang Islam, kan? Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Aku tahu apa yang aku lakukan, aku mengikut arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kemudian selepas perjanjian tersebut dicatat, maka sahabat-sahabat Rasulullah masuk ke dalam kemah masing-masing dalam keadaan kecewa dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW berbincang dengan salah seorang isteri Rasulullah SAW yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW sewaktu peristiwa tersebut, yang bernama Ummu Salamah, kan? Jadi Ummu Salamah mencadangkan kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana kaedah tahallul dan bagaimana kaedah menyembelih unta untuk dijadikan dam, sebab tak boleh nak melaksanakan umrah pada waktu itu, kan? Jadi Rasulullah SAW keluar daripada kemahnya bersama dengan Ummu Salamah, kemudian Rasulullah SAW melaksanakan tahallul dan juga menyembelih beberapa ekor unta. Kalau mengikut riwayatnya, pada waktu itu Rasulullah SAW bersama-sama dengan 70 ekor unta, yang mana unta itu adalah unta yang diperolehi semasa Perang Badar, unta yang dimiliki oleh Abu Jahal. Siapa dia Abu Jahal? Haji Amr bin Hisham, Haji Amr bin Hisham, yang mana yang telah terkorban tak lama selepas berakhirnya Perang Badar pada waktu itu, kan? Jadi selepas Rasulullah menunjukkan bagaimana kaedah tahlul dan juga bagaimana cara menyembelih unta tersebut, barulah diikuti dengan sebagian besar orang-orang Islam pada waktu itu. Dan selepas berlakunya peristiwa tersebut, akhirnya mereka meneruskan ataupun menyambung perjalanan semula ke kota Madinah, dan pada tahun itu tidak dapat dilaksanakan umrah, kan? Jadi apa kesan dia sebenarnya? Kalau apa yang saya ceritakan ataupun apa yang Ustaz Salman ceritakan tadi dalam bahas, insya-Allah saya percaya jemaah boleh dapat dari banyak sumber. Tetapi apa yang kita nak sebenarnya adalah pelajaran daripada kisah tersebut. Bagaimana antara pelajaran yang kita boleh dapat adalah bagaimana kita taat kepada seorang pemimpin. Seperti dalam surah Nisa ayat 59, Auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan? Jadi Allah dah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kamu, kan? Pemimpin di kalangan kamu. Jadi berbalik kepada kisah perjanjian Hudaibiyah tadi, bagaimana kalau kita tengok sebahagian besar sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada awalnya tak bersetuju, kan? Kecewa dengan apa yang Rasulullah SAW selaku pemimpin menetapkan tentang perjanjian Hudaibiyah. Tetapi Rasulullah SAW sendiri mengikut wahyu ataupun apa saja arahan daripada Sang Pencipta, iaitu Allah SWT. Jadi pelajaran inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Sama juga kalau kita di Malaysia ataupun kat mana-mana pun kita berada, sebagai isteri kita ada pemimpin iaitu suami, sebagai anak kita ada pemimpin iaitu mak ayah kita dan sebagainya, kan? Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat sedikit ibrah daripada pelajaran yang kita kongsikan ini, kita bawa dalam kehidupan kita insya-Allah. Boleh Jadi selepas ini insya-Allah jemaah boleh terus labbaik la syarika lak labbaik innal hamda
والملك لا شريك لك واجعله حجا مبرورا واجعل. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 13 Mac 2025 bersama dengan 13 Ramadan 1446 Hijrah. Saya Wan Azizul Hamid berbesar hati ingin menyampaikan infak yang berupa sedekah makanan ini sabil yang datang khususnya daripada grup saya iaitu TC 3 Mac 2025 dan juga daripada grup Ustaz Amar yang juga turut menyumbang untuk infak kita pada petang ini insya-Allah kan, yang mana kita lakukan di sekitar kawasan Masjidil Haram jadi insya-Allah sama-sama kita doakan agar para penginfak diberikan ladang pahala di hari akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih kepada para penginfak alhamdulillah. أهم حاجة الصلاة